Alangkah terkejutnya dia bila dia tengok dekat atas bumbung kereta dia tu ada mayat suami dia. Hai, Assalamualaikum and welcome to Pika Storyteller channel. So for those yang dah pun tekan butang subscribe, Pika nak ucapkan thank you so much. Thank you for your support. And sekarang Pika sangat happy sebab Pika dah pun berjaya mendapat my first 1000 subscribers. Thank you to everyone. Thank you sebab support Pika. Alright. And for those yang belum lagi tekan butang subscribe, korang boleh tekan butang tu sekarang dekat bawah. Okay. So, untuk video kali ni, Pika nak menceritakan tentang kompilasi cerita seram pendek yang pernah berlaku di Karak Highway. Untuk permulaan, Karak Highway ni memang dikenali sebagai sebuah lebuh raya yang memang sangat-sangat misteri. Okey, di mana pada tahun 1990 ada satu kemalangan ngeri yang menyebabkan 15 nyawa terkorban, di mana 11 daripadanya adalah anggota FRU. Dan selepas tu pada tahun 1995 pula ada satu tragedi tanah runtuh yang berlaku sekitar Genting Sempah yang mana menyebabkan 21 nyawa terkorban, dan ramai juga antara mangsa terkorban tu yang masih lagi tertimbus yang tidak ditemui sampailah ke hari ini. Kisah yang pertama, kisah ni berlaku sekitar tahun 1980-an, di mana ada satu pasangan suami isteri bersama dengan baby diorang, and then tiba-tiba kereta yang diorang naik pada malam tu macam buat hal. So diorang tunggu lama, and then si husband ni pun decide untuk keluar dan tengok, check dekat kereta diorang tu lah. So husband ni pun masuk balik, and then dia cakap dekat wife dia ni, kereta diorang tu mungkin macam kurang air kot. So dia decide untuk macam cari air lah dekat sekitar kawasan tu kan. So husband ni pun pesan dekat wife dia, kalau apa pun yang terjadi, jangan sesekali keluar daripada kereta. Dan lepas tu husband ni pun keluar. Masa tu memang keadaan memang sangat gelap. Bayangkan sekeliling hutan dan jalan tu memang sangat sunyi. Cuma wife dia ni makin risau sebab selepas berjam-jam dia tunggu husband ni memang tak balik-balik langsung. Tiba-tiba dia dapat dengar satu bunyi yang sangat kuat tau dekat atas bumbung, macam something yang hempak bumbung kereta diorang tu. Bunyi dia macam macam tu. So wife dia ni macam terkejut gila. Cuma dia dah ingat balik yang husband dia pernah kata, kalau apa pun jadi jangan sesekali keluar. Dan selepas tu, tiba-tiba dia nampak dekat side mirror ada macam lampu colour biru tau. Macam kereta peronda polis. Dan lepas tu ada seorang polis yang keluar dan ketuk tingkap, dan polis tu cakap, puan boleh tak keluar? So wife dia ni pun rasa lega lah sebab finally ada polis datang kan. So wife dia pun ambil baby tu dan keluar. Dan masa tu lah polis ni cakap dekat wife dia tu, puan jangan sesekali pandang belakang. Dan orang kita kalau bila kita cakap jangan, benda tu yang kita akan buat, betul tak? So wife dia ni pun toleh ke belakang, dan masa tu alangkah terkejutnya dia bila dia tengok dekat atas bumbung kereta dia tu ada mayat suami dia. Ada satu versi kata kepala sahaja, ada satu versi pula kata badan sahaja. So benda tu lah yang menyebabkan kalau kita macam viral lah, mengatakan dekat jalan Karak tu ada spesies makhluk yang makan manusia. Dan kisah makhluk makan orang ni pula bersambung kepada kisah yang kedua, iaitu ada sepasang suami isteri ni yang mana suami ni hantar wife dia kerja. Wife dia ni dipercayai kerja sebagai manager McDonald's dekat Genting Sempah. Namun selepas husband dia ni hantar wife dia dekat sana, husband ni tak sampai-sampai ke rumah. So wife dia pun memang, orang kata pihak polis semua memang cari husband dia sebab mereka percaya mungkin husband dia tu masa on the way balik telah pun terlibat dalam satu kemalangan, ataupun mungkin dia macam jatuh dalam gaung ke apa kan. Dan orang kata yang wife dia tu sampai ke seminggu tau dia cari husband dia dekat lereng-lereng bukit semua tu, tengok dalam gaung semua, nak make sure yang husband dia ni sama ada betul kemalangan ataupun tak. Selepas sebulan daripada kejadian tu, ada orang asli dan juga pihak polis ni telah pun menjumpai sebuah kereta di dalam gaung. Namun bila diorang pergi tengok dalam kereta tu, diorang pelik sebab dalam kereta tu tak ada orang pun.
Dan dalam lingkungan 100 meter daripada kereta tu, mereka telah pun menjumpai satu mayat manusia berpakaian baju Melayu lengkap. Cuma yang peliknya, tak ada satu daging pun yang melekat dekat badan. Badan dia tu macam seolah-olah macam diserap. Daging dia tu macam tak ada. So, polis pelik lah sebab kalau let's say orang tu dimakan oleh binatang buas, takkanlah tak ada kesan koyakan ke apa dekat baju kan. Tapi baju dia ni memang orang kata still dalam keadaan yang masih elok. Cuma mayat ni sahaja yang tak ada daging langsung. So masa tu jugalah orang pun kata memang betul sebenarnya wujud makhluk yang makan orang, makhluk misteri yang makan orang dekat sekitar Jalan Karak tu. Cerita yang ketiga pula, yang ni memang sangat-sangat famous, iaitu berkenaan dengan Volkswagen kuning. Orang kata cerita ni merupakan satu cerita dongeng, tapi orang percaya yang cerita ni telah pun bermula sejak tahun 1956. Di mana ada satu pasangan suami isteri ni, si suami ni dapat tahu yang isteri dia ni sebenarnya curang. So mereka pun bergaduh, dan dalam pergaduhan tu, si isteri ni telah pun membunuh suami dia sendiri dengan cara yang sangat kejam. Dan lepas tu dia pun ambil semua harta, termasuklah kereta kesayangan suami dia, iaitu kereta Volkswagen color kuning. So masa itulah husband dia ni pun telah pun menghantui wife dia ni, dan masa wife dia tengah bawa kereta Volkswagen kuning tu, wife dia telah pun terlibat dalam satu kemalangan maut. Dan sejak daripada hari tu, setiap kali kalau orang yang melalui Jalan Karak, kalau let's say korang lalu jalan tu dan korang nampak ada kereta Volkswagen color kuning kat depan korang, orang kata jangan sesekali potong kereta tu. Sebab kalau let's say korang potong kereta tu kan, sekali ada lagi dia kat depan. Lepas tu korang potong lagi, ada lagi kat depan. Dan kalau let's say korang tengok betul-betul dekat kereta tu, sebenarnya tak ada orang pun dalam tu. Maksudnya driver pun tak ada. Dan cerita ni pernah dibagi tahu oleh seorang bekas pelajar UIA, di mana dia kata budak lelaki ni dia naik motosikal tau. Dan satu malam, iaitu sekitar waktu maghrib macam tu, dia telah pun terserempak dengan kereta Volkswagen kuning dekat depan dia. Dan tiba-tiba dia macam teringat balik. Orang macam pernah bagi tahu pasal misteri Volkswagen kuning kan. Dan masa tu dia kata kereta tu memang slow gila. Macam seolah-olah dia nak orang kat belakang ni potong dia. Tapi budak lelaki ni tak potong lah. So budak lelaki ni pun just perlahankan dia punya motosikal tu, dan masa tu dia perhatikan kereta tu betul-betul. Dan memang dia kata masa tu dia nampak memang tak ada driver pun dalam kereta tu. So dia just bawa slow je motosikal tu, dan lama-kelamaan kereta Volkswagen kuning tu pun macam hilang daripada pandangan. Cerita yang seterusnya pula berlaku kepada seorang DJ radio tau. Dekat satu stesen radio ni, dia orang buat macam satu rancangan, kononnya share pengalaman seram pendengar. So, tiba-tiba dia mendapat satu panggilan daripada seorang lelaki. Dan lelaki tu pun ceritakan yang dia sebenarnya telah pun terlibat dalam satu kemalangan ngeri, yang mana dia nampak kedua ibu bapa dia meninggal, anak dia pun meninggal, wife dia pun meninggal. Dan lepas tu dia pun cakap, dia pun nampak diri dia sendiri meninggal. Dan lepas tu dapat dengar bunyi hilayan ketawa tau, yang memang sangat-sangat menyeramkan. Lepas tu panggilan tu pun macam terputus. So DJ ni ingatkan orang ni mungkinlah tadi adalah satu prank call. Okay? Dan alangkah terkejutnya DJ ni pada keesokan harinya, bila dia buka newspaper, dia baca kisah yang mana sama seperti kisah yang lelaki tu ceritakan, di mana mangsanya ialah seorang lelaki, seorang wanita, ibu bapa dia dan juga anak dia, dan location kejadian tu pula exactly the same macam yang panggilan yang dia dapat malam tu. Dan lagi menyeramkan, bila dia dengar balik recording yang semalam tu kan, dia dapat dengar bunyi macam ni je. Seriously, sangat-sangat seram. Okay. Dan cerita yang terakhir pula ialah berkenaan dengan seorang lelaki ni. Dia bawa kereta pada malam tu dan dia rasa macam mengantuk gila, tak tahan sangat. So dia pun stop dekat tepi jalan dan dia pun tidur sekejap. Masa dia tengah tidur tu kan, sekali dia dapat dengar bunyi ketukan daripada tingkap yang sangat kuat. Lepas tu dia tengok, terkejut gila sebab tengok ada budak kecil tau, dengan mata yang macam bulat, tengok dia kan.
Dan budak tu pun nampak keadaan macam tak terurus. Memang sangat menyeramkan. Bayangkan dekat tepi jalan highway, tiba-tiba ada budak ketuk pintu macam tu. Lepas tu, budak tu pun tanya dia satu soalan. "Pakcik, ada nampak mak saya tak?" Dia keep on ulang benda tu. So, laki ni pun rasa macam seram sejuk. So, dia pun decide untuk start kereta dan tinggalkan je budak tu macam tu. Dan masa dia bawa kereta, walaupun dia bawa laju, dia boleh nampak tau budak tu mengejar dia dari belakang. Scary tak? So, disebabkan dia bawa kereta terlampau laju, sekali dia dapat tengok ada polis tau daripada belakang yang suruh dia berhenti. So, dia pun berhentilah mungkin sebab dia telah pun melanggar had laju kan. So, dia berhenti dan muka dia memang pucat gila. Dan lepas tu polis tanya, "Kenapa awak bawa laju-laju sangat kan?" So, dia pun ceritakan dekat pihak polis ni apa yang jadi, apa yang dia nampak semua. Sebenarnya banyak lagi kejadian seram yang berlaku dekat Highway Karak ni yang dikongsikan oleh ramai pengguna. Alright. So, mungkin korang pernah mengalami pengalaman seram di sepanjang jalan Karak. Kalau korang nak kongsikan, korang boleh komen dekat bawah. Alright. So, itu sahaja video Pika untuk kali ini. Terima kasih sebab sudi menonton. Jangan lupa untuk tekan butang like, komen dan share kalau korang nak. Dan jangan lupa juga untuk tekan butang subscribe. Dan klik pada notification so that next time bila Pika keluarkan video yang baru, korang tak akan ketinggalan untuk menonton video Pika. Alright, so that's all from me today. Hopefully Pika akan jumpa korang lagi in my next video. Thank you again for watching and see you soon. Bye.